Selamat pagi dan salam dalam nama kasih Tuhan kepada anda semua. Harapan. Apabila anda melihat perkataan ini, apakah yang terjemah di fikiran anda? Pakatan harapan? PH? Tidak. Ini dah dikira perkara yang lama. Sekarang adalah menaruh harapan pada setiap musim perayaan. Sama ada anda dibenarkan pulang ke kampung halaman untuk menyambutnya bersama ahli keluarga anda. Betul tak? Pada hari raya tahun lepas, kita tidak berpeluang kerana MCO. Deepawali. Tidak boleh. Harapan musnah. Christmas pula datang. Tak tertunai lagi harapan. Datang 1 January 2021. Ada harapan pada tahun baru tak? Tiada juga. Hati sudah jadi tidak senang. Tunggu lagi. Chinese New Year mau mari. Ada harapan baru lagi. Aduh, datang pengumuman dari kerajaan. Beranap lagi harapan untuk balik kampung. Setiap kali pengumuman dari kerajaan tentang MCO, RMCO, EMCO, anda akan menaruh harapan yang kerajaan akan mengumumkan semua perintah kawalan pergerakan dibatalkan. Tetapi harapan nampak tipis. Kecewa selalu. Setiap hari, kes-kes baru semakin banyak. Minggu ini datang harapan baru. Vaksin COVID-19 sudah mari. Tetapi terhad, giliran anda nun jauh di belakang. Nombor giliran mungkin 6 digit. Sekarang, baru giliran nombor 1. Ada orang kecewa lagi ke? Kita putaran di mana kita menaikkan harapan kita pada sesuatu barang atau peristiwa dan kemudiannya kecewa sentiasa berlaku. Betul tak? Semakin besar harapan, semakin besar kecewanya. Ini adalah ragam dunia yang setiap daripada kita pernah melaluinya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Apakah harapan anda? Orang Kristian hidup dalam pengharapan. Harapan kita bukan pada hasil kebendaan atau peristiwa, tetapi pada Tuhan. Kita harus meletakkan harapan kita di tempat yang betul. Hanya diri anda sekarang. Apakah harapan terutama anda? Hari ini, ramai orang meletak harapan mereka di tempat yang salah. Mereka mempercayai kekayaan. Ada yang berharap kepada kejayaan dalam kerjaya mereka. Ada yang hanyut dalam perhubungan cinta yang kononnya sejati kerana tenggelam dalam kereta novel atau drama K-pop. Tidak kurang juga yang menaruh harapan mereka pada imej atau status sosial mereka. Tidak semestinya salah habis dalam mempunyai perkara-perkara yang dikatakan tadi. Tetapi tidak ada satu perkara yang dikatakan tadi dapat dijadikan asas yang kukuh untuk membina hidup anda. Adalah sangat penting di mana kita meletakkan harapan kita. Dalam Mazmur bab 146 ayat 3 dan 4. Jangan berharap kepada pemerintah manusia. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan kamu. Apabila mereka mati, mereka kembali ke tanah. Pada hari itu, segala rancangan mereka musnah. Memang benar dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh pemazmur. Kita rakyat Malaysia telah merasakan hakikat ini. Kita pernah menaruh harapan yang besar terhadap pemimpin era baru negara kita. Tetapi mereka telah mengecewakan banyak orang. Banyak perkara yang kita berharap mereka akan membetulkan
agar negara dapat maju ke depan dan keadilan dinikmati rakyatnya. Tetapi lihatlah di mana kita sekarang. Jadi dua ayat tadi seharusnya menyedarkan kita. Pemazmur juga menyatakan tempat yang tepat untuk meletakkan harapan kita. Dalam ayat 5, berbahagialah orang yang ditolong oleh Allah Yakub dan yang berharap kepada Tuhan Allahnya. Berharap itu adalah meletakkan harapan kita pada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani bab 6 ayat 19, harapan kita adalah seperti saur yang peganang hidup yang kuat dan aman. Harapan ini menembusi tirai bilik maha suci di rumah Tuhan di syurga. Pemazmur memperlihatkan harapan yang kuat pada Tuhan. Dia memuji Tuhan untuk terus menerus seperti yang dimaktubkan dalam ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku akan memuji dia seumur hidupku. Aku akan menyanyi untuk Allahku sepanjang hayatku. Dia tahu bahawa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala yang ada dalamnya, dan bahawa Tuhan tetap setia selama-lamanya. Ini dinyatakan dalam ayat 6. Tuhan Yesus telah memberikan harapan baru kepada mereka yang nampaknya langsung tidak mempunyai apa-apa harapan. Dan Tuhan juga sedang memanggil anda dan saya untuk hal yang sama, iaitu memberikan kita satu harapan baru. Dalam ayat 7 hingga 9, kita lihat pemazmur menyenaraikan beberapa jenis orang yang diutamakan oleh Tuhan. Pertama, mereka yang ditindas. Tuhan akan menjalankan keadilan bagi mereka. Kedua, mereka yang lapar. Tuhan akan memberikan mereka makanan. Ketiga, mereka yang menjadi tawanan. Tuhan akan membebaskan mereka. Empat, mereka yang buta. Tuhan akan mencelikkan mata mereka. Kelima, mereka yang terpinggir dan putus harapan. Tuhan mengasihi dan memberikan mereka harapan dan kekuatan. Adakah anda juga dalam salah satu golongan tadi? Datanglah kepada Tuhan Yesus kerana dia adalah saur yang pasti dan teguh untuk jiwa kita. Kita juga harus berkongsi dengan orang lain agar dapat juga menyalurkan harapan ini kepada mereka yang sangat memerlukannya. Bermakna dan mempunyai hala tuju. Petikan ini Yohanes mendapat gambaran bagaimana rupa meletakkan perkara yang betul pada waktu akhir. Yesus menjadi hakim. Wahyu bab 14 ayat 14. Kemudian aku memandang dan nampak awan putih. Di atas awan itu duduklah sesusuk tubuh yang kelihatannya seperti manusia. Kepalanya bermahkota emas dan tangannya memegang sebilah sabit yang tajam. Yesus mengatakan dalam Matius bab 13 ayat 30. Biarlah lalang tumbuh bersama-sama gandum sehingga tiba masa menuai gandum. Lalu aku akan berkata kepada para penuai supaya mencabut lalang dahulu, lalu mengikatnya dan kemudian membakarnya. Lepas itu baru kumpulkan gandum, lalu disimpanlah gandum di dalam jelapan. Masa menuai adalah masa pada akhir zaman, iaitu masa kini sehingga Tuhan Yesus kembali. Lalang dan gandum tumbuh bersama
menggambarkan bahawa yang jahat ada berserta dengan yang baik. Penuai adalah malaikat seperti yang dinyatakan dalam ayat 39. Dia berbicara tentang lalang dicabut dan dimusnahkan dan bagaimana orang yang melakukan kehendak Allah, iaitu orang yang benar, akan bersinar seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Wahyu bab 14 ayat 19 mengatakan, oleh itu malaikat itu menghayungkan sabitnya ke bumi dan menyabit buah anggur dari batangnya, lalu melempar buah anggur ke dalam alat pemeras anggur, iaitu kemukaan Allah. Di sini digambarkan satu penghakiman di mana segala jenis kejahatan akan dihancurkan oleh kemukaan Allah. Keadilan akan dipulihkan. Di sini haruslah ingat bahawa Yesus meminum cawang kemukaan Tuhan untuk kita di kayu salib. Dan oleh itu kita diselamatkan dari penghakiman ini. Dalam petikan ini, kita lihat bagaimana rupa ketika penghakiman Tuhan selesai. Dalam Wahyu bab 15 ayat 1. Yohanes melihat apa yang kelihatan seperti lautan kaca yang bercampur dengan api. Gambaran gabungan kesucian dan ketenangan, kedamaian dan kebenaran berjalan bersama. Penghakiman Tuhan menyucikan dunia, menghancurkan kejahatan dan kerosakan dan menyelamatkan umatnya dari orang-orang yang menganiayai dan menentang mereka. Wahyu bab 15 ayat 2. Kemudian aku nampak sesuatu yang kelihatannya seperti lautan kaca bercampur api. Aku juga melihat semua orang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, serta mengalahkan orang yang namanya dilambangkan oleh nombor. Sama seperti yang dinyatakan dalam buku Keluaran, teriakan pujian yang luar biasa datang dari umat Tuhan yang telah menyeberangi Laut Merah, menjadi sekarang seruan pujian yang tinggi kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat ketiga dan 4. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pembuatanmu sungguh agung dan menakjubkan. Raja semua bangsa, alangkah adil dan benar tindakanmu. Siapakah yang tidak takut padamu, ya Tuhan? Siapakah yang tidak mahu mengisytiharkan keagunganmu? Hanya Engkau yang suci. Semua bangsa akan datang menyembah Engkau kerana tindakanmu yang adil dilihat oleh semua orang. 3. Jangan putus asa terhadap harapan. Dalam buku Ezra bab 10 ayat 1 hingga 44. Pernahkah anda merasakan bahawa anda telah bertindak keterlaluan, melakukan sesuatu yang tak elok terlalu kerap, atau kegagalan yang terlalu teruk bagi Tuhan untuk mengampuni anda? Petikan dari buku Ezra bab 10 ini adalah dorongan bagi kita. Seberapa teruknya anda, masih ada harapan lagi untuk anda. Dalam ayat 2, Sekhania berkata kepada Ezra, kami telah berdosa terhadap Tuhan kerana berkahwin dengan perempuan asing. Walaupun demikian, masih ada harapan bagi Israel. Ezra berdoa dan mengaku dosa, menangis dan menjatuhkan dirinya di hadapan rumah Tuhan. Dia disertai oleh sekumpulan besar orang Israel, lelaki, perempuan dan anak-anak. Mereka juga menangis semau-maunya.
Ezra berpuasa dan berkabut atas ketidaksetiaan umat Tuhan. Secara keseluruhan, terdapat 113 orang yang bersalah atas ketidaksetiaan ini. 86 adalah orang awam dan 27 adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah setanding dengan padri pada masa ini. Mereka yang menyahut seruan untuk melayani Tuhan secara sepenuh masa juga tidak membuat mereka kebal dari godaan. Isu khusus yang diketengahkan dalam petikan ini adalah orang Israel berkahwin dengan orang asing yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada masa itu, mungkin ada upacara rasmi di mana orang bukan Yahudi dapat memeluk agama orang Yahudi. Kita dapat lihat dia dari Ezra bab 6 ayat 21, di mana ia mengatakan, korban itu dimakan oleh semua orang Israel yang telah pulang dari pembuangan, dan penduduk negeri itu yang telah meninggalkan cara hidup yang berdosa lalu datang untuk menyembah Tuhan, Allah Israel. Dan nampaknya orang-orang ini telah menolak untuk melakukannya. Ezra risau bahawa wanita-wanita bangsa asing ini akan menarik pasangan mereka yang kebanyakannya adalah pemimpin orang Israel dari Tuhan. Alkitab mendorong anda untuk berfikir keras tentang siapa yang sesuai untuk menjadi pasangan hidup. Tidak harus menikahi seseorang yang akan menjauhkan anda dari Tuhan. Kita lihat petikan dari 2 Korintus bab 6 ayat 14. Janganlah cuba bekerjasama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus, kerana hal itu tidak sesuai. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat bekerjasama. Cahaya dan kegelapan tidak dapat bersama-sama. Kristus tidak akan setuju dengan iblis. Orang Kristian tidak mempunyai hal yang sama dengan orang bukan Kristian. Ketidaksetiaan ini adalah dosa yang besar. Secara simbolik, pasangan hidup adalah orang yang terpenting dan terdekat di hati anda. Jadi, apa-apa benda atau orang yang akan membuatkan kita menjadi tidak setia pada Tuhan harus dijauhkan. Mengakhiri perkongsian pada pagi ini, saya berharap agar kita semua mengkaji semula harapan kita, di mana kita meletakkan harapan kita. Sama ia di tempat betul. Perlukah kita mengalihkan ia ke tempat yang betul agar kita dapat memandang jauh ke hadapan dengan harapan dan tidak akan berputus asa terhadap harapan kita dalam Tuhan Yesus. Marilah kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kerana suatu hari anda akan memperbaikinya. Terima kasih kerana saya mempunyai harapan masa depan yang luar biasa yang dimungkinkan melalui salib Yesus. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk memandang serius dosa kami dan dosa masyarakat. Kami berdoa, mengaku dosa dan salah laku kami, menangis dan menjatuhkan diri di hadapan Tuhan dalam bertaubat dan berdekat untuk bersikap radikal dan kejam untuk menghindari ketidaksetiaan di masa depan. Terima kasih kerana masih ada harapan untuk umat Tuhan. Terima kasih kerana harapan kami ada pada Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.